Hai, saya Ali daripada Terusi Event. Dan saya Ila. Dan saya Muaz. Kita dekat Terusi Event sebenarnya kita punya main adalah wedding planner. So kalau orang tanya apa yang kita boleh provide, sebenarnya kita boleh provide networking yang kita ada. Okey, katalah you nak makeup artist. Memang kita tak make up kan you, tapi kita ada networking. Itu adalah wedding planner punya function lah. Tapi second function kita adalah wedding decorator. Third is wedding coordinator. So semua ni biasanya kita akan tahu. Kalau you tanya perlu ke majlis tu wedding coordinator, perlu ke majlis tu wedding decorator. Kalau you tanya saya sebagai orang yang menjual, saya cakap perlu. Tapi untuk tahu lebih detail keperluan you, sebab setiap orang keperluannya berbeza-beza. So hubungilah kita orang, try dapatkan consultation daripada. Jangan risau, first consultation is free. Always free. Datang jumpa, tapi janganlah bila korang nak minta consultation, first consultation yang you are not sure nak hire kita orang ke tak, jangan minta kita datang kat tempat korang. Selalunya kita prefer klien datang kat office kita orang dekat Damansara. Kita discuss. We are free to discuss. This is a free consultation. Dan bila you dapat penerangan tentang keperluan you, sama ada you nak hire Terusi Event ataupun you ada preferred wedding planner atau wedding decorator yang lain, is go on. Cuma kita nak terapkan kepentingan merancang majlis dulu. Hari ini Alhamdulillah telah selesai majlis perkahwinan Wani dengan Hadri yang berlangsung dekat Forest Valley Hall. Alhamdulillah semua berjalan lancar, walaupun sebenarnya majlis hari ini dilangsungkan dalam keadaan negara kita sedang dilanda third wave COVID kan. Okey, sebenarnya pada asalnya dulu Wani jumpa saya tahun lepas, dia rancang untuk buat majlis pada 25 hari bulan 7. Tapi lately ni, baru-baru ni negara kita dilanda lagi third wave, sampai ada certain part of nation dah kena PKP. So macam mana pun dia cakap dia cuba untuk teruskan, tapi dengan keadaan wedding yang berbeza, iaitu new normal wedding, which is small, intimate, and everyone yang dia jemput semua memang dia kenal. Sepatutnya dia 1,000 tukar kepada 600, dan 600 tu sebenarnya Wani dah hantar invitation. Dan dia hantar sekali lagi invitation untuk cancel, dan dia hantar sekali lagi invitation untuk 300 pack. Respon daripada tetamu dia, sebenarnya dia cakap dengan saya, tetamu dia semua happy dan rasa banyak bagi feedback macam Alhamdulillah, dia orang lagi confident untuk datang. So basically untuk wedding kali ni, kita still follow instruction daripada KKM ataupun MKN lah, iaitu even nak buat catering, tapi kita kena still follow SOP yang telah ditetapkan oleh diorang lah. So antaranya yang saya boleh sebutkan di sini adalah pemakaian mask, itu semestinya. Lepas tu kita ada provide hand sanitizer dekat entrance, and then even team coordinator Terusi juga kita provide everyone dengan hand sanitizer ni, supaya senang untuk diorang sanitize anytime and anywhere semasa diorang kerja. And then lagi satu dekat dekat entrance tu juga kita like usual lah, seperti yang telah disarankan oleh MKN, iaitu scanner ataupun pengesanan tentang pengenalan diri setiap guest yang masuk ke dalam lah. Lepas tu SOP juga yang seperti yang sebelum-sebelum ni, kalau kita tengok arrangement table tu sendiri, dia up to 10 guests, 10 orang. Tapi right now kita dah reducekan kepada 6 packs ataupun 6 seat. And then buffet pun kita terapkan SOP juga, dengan cara kita letakkan waiter-waiter kita untuk cedokkan lauk. So at the same time kita boleh reducekan touch, boleh kurangkan sentuhan di antara everyone yang ada dalam dewan tu sendiri. So itu antara SOP yang kita apply untuk setiap wedding event. Setiap kali ada orang salam pengantin ke apa ke, saya akan sediakan hand sanitizer ni. Okey, saya akan spraykan untuk diorang. So setiap dia punya parents, pengantin lelaki, pengantin perempuan yang berdekatan dengan dia pun sama juga. Kita ada juga provide rela untuk
menambahkan lagi efisiensi untuk kita orang memantau setiap orang kat sini yang datang kat sini untuk terus menerus mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh MKN dan KKM. Sekarang ni saya pasti ramai di kalangan bakal-bakal pengantin tengah berteka-teki nak teruskan majlis, nak tangguh majlis ataupun nak batalkan terus. Sebenarnya kita kena terima hakikat. Pada pendapat saya, COVID ni dah ada di sekitar kita dan dia akan berada di sekitar kita dalam jangka masa yang lama selagi mana kita tidak jumpa vaksin. Sepatutnya katalah kita mengadakan majlis pada bulan 10, bulan 11. Kita nak tangguh bila? Nak tangguh tahun depan bulan 5 contoh. Adakah bulan 5 kita free from COVID? Bila bulan 5 masih ada COVID, adakah kita akan tangguh lagi? Pada saya punya saranan kepada semua bakal-bakal pengantin yang dalam dilema, buat benda-benda wajib, contoh nikah. Boleh buat nikah dalam small scale, intimate nikah tapi still meriah. Utamakan benda-benda wajib. Teruskan buat majlis supaya benda-benda kita orang cakap kita punya sosioekonomi kita berjalan seimbang dan secara tak langsung kita tak ada tekanan. Sebenarnya bila you cancel, bila you tangguh, katalah you cakap tahun depan lah kita buat bulan 5. Sebenarnya daripada bulan 10 sekarang sampai bulan 5 you akan risau. Does it worth? Tak worth langsung. Just for me, proceed selagi mana tak ada arahan daripada pihak kerajaan untuk tidak membenarkan sebarang majlis, teruskan. Kalau kerajaan cakap boleh buat 25 orang, buatlah 25 orang. Kalau kerajaan cakap boleh buat 250 orang, buatlah 250 orang. Pastinya tetamu-tetamu yang tidak diundang dan diundang itu faham kenapa mereka diundang. Pastinya mereka matter for us. Kalau dia tidak diundang, dia tahu keadaan sekarang tidak membenarkan. So that kita pilih sama ada kita nak rasa this condition of COVID ni sama ada blessed ataupun curse. Itu kita lah, kita nak happy, nak enjoy the moment. The COVID is always here lah. Maksudnya memang ada, tak nak buat apa dah. So pada saya sarankan untuk semua orang teruskanlah. Bukan saranan saya ni juga bukan kepada all the bakal-bakal pengantin saja. Untuk saya punya rakan-rakan wedding planner, sebenarnya kita ada tanggungjawab yang lebih special pada waktu-waktu ni. Kita sebagai wedding planner, kita jangan kabut. Kita jangan orang cakap kelang kabut lah. Kita kena study, kita kena faham dan kita kena terangkan apa itu apa kepada klien kita supaya mereka faham macam mana nak melaksanakan majlis ada waktu-waktu COVID ni. Ada cara dan masih selamat, insya-Allah. So kita sebagai wedding planner kena terapkan plan-plan yang sangat bagus. So kalau tak tahu, nanti kita akan share lagi yang lain lah. So bila Wani cakap Ali, kita nak buat majlis untuk 300 orang je lah, kecil je. So saya cakap Wani, tak apa Wani, walaupun orang sedikit, tak semestinya pelamin kita kecil. Tak semestinya kita kurangkan semua benda yang sepatutnya 1000 orang, 300 kita dah bagi. Tak. Kita orang buat all out juga untuk Wani. Macam hari ni alhamdulillah, Wani pagi tadi dia datang kat hall, dia sangat happy, cakap Ali thank you so much for doing all this. Happy. Itu yang kita nak kat klien kita. Tak semestinya majlis kecil tak cantik. So kita buat cantik. So kalau nak hubungi kita orang, always boleh check our Instagram Terusi Event, email, website, semua Terusi Event. terusievent.com, semua Terusi Event. You guys Google Terusi Event pun terus keluar muka semua.